Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan sambung semula chapter yang ketiga, bahagian yang ketiga, iaitu berkaitan resultant force and couple moment. Okay, so di subtopik dia ada dalam buku R.C. Hibler, buku surat 138. Cuma dalam buku R.C. Hibler tu dia menggunakan terms yang lain lah, tapi sebenarnya maksud dia sama je. Okay, sebab saya gunakan resultant force and couple moment sebab benda ni memang ada dalam syllabus kita lah. Okay, so apa itu resultant moment and couple on a rigid body? Okay, so kalau kat sini maksud resultant moment ni, kita reduce system of forces and couple moment acting on a rigid body to a simpler form. Maksudnya kalau you ada banyak forces dalam satu rigid body tu, kita akan come out dengan satu resultant force lah. Resultant force, sebab kalau kita tengok dia kata kita akan replace it with equivalent system consists of single resultant force and resultant couple moment. So kalau dalam satu rigid body tu ada banyak forces, so kita akan cari dia punya resultant force dan kita akan jadikan dia couple moment. Okay, kalau you tengok pada figure yang ini, okay, let's say lah you ada stick. Okay, stick ni dia dikenakan daya ke kanan pada hujung dia, iaitu di point A. So daya dia F. So ada tangan yang memegang stick tu di point B lah. Okay, so kalau kita sebenarnya dalam satu line of action pada stick ini, okay, kita panggil dia line of action pada stick ni, daya yang dikenakan tu sebenarnya dia boleh transform dalam stick tersebut. Maksudnya let's say daya pada hujung ni, okay, saya besarkan lah. Okay, daya pada hujung ni dia sama je nilai dia, so dia akan transform. Okay, so let's say dari sini ada 5 Newton. So yang dalam stick tersebut ataupun dalam rigid body tersebut, dia akan sama je 5 Newton. Okay, dan kenapa pula daya pada point B dia menjadi negatif? Sebab okay, tangan itu dia menarik stick tersebut, jadi dia bila dia menarik, position ataupun direction of force tu akan bertentangan lah. Okay, dan pada point B akan ada daya ke kanan F, sebab saya cakap tadi dalam rigid body dia punya internal force dia sama. Okay, so kalau you tengok pada point B, bila you leraikan, bila you solvekan penjumlahan daya pada paksi X, dia akan jadi macam mana? Okay, yang ni F positif ke kanan campurkan dengan negatif F. Yang ni maksud apa? Yang ni adalah daya dia ke kiri. So nanti dia akan jadi kosong lah, equivalent. Tu namanya equivalent. Dia akan seimbang lah ataupun sama. Okay, so nanti pada point C ni, pada point C, pada figure C, kita tengok pada point B dia adalah F ke kanan lah. Okay, so tengok pada figure yang ni. Okay, sekiranya kita letakkanlah daya perpendicular ataupun vertical pada stick tersebut, let's say lah pada point A. Okay, pada point A, dan kalau you carikan dia punya moment dia, so ni adalah dia punya D lah. Okay, kalau you nak cari moment dia pada point yang ni, B. Okay, ni adalah point B. Okay, so bila cari pada point B tu, dia akan masihkan moment equal to F darabkan dengan D lah. Okay, so macam konsep yang figure sebelum ni, kita boleh katakan yang perpendicular ni pun pada setiap stick ni pun dia pun nilai akan sama lah. Okay, kalau you transferkan dia ke point B, nilai dia akan sama. So kalau pada point B, let's say lah you nak analisis pada point B ni, okay,
you nak dapatkan dia equivalent system, jadi vertikal ke bawah ini perlu disimbangkan dengan force vertikal ke atas lah, akan jadi bertengah arah. Okey, so kalau you tengok pada yang asal, so ini dia kan bertengah arah tapi force yang sama kan. Jadi itu maksudnya apa? Itu maksudnya dia adalah couple moment. So maksudnya yang ini dia akan rotate macam ni lah. Okay, dia akan rotate macam tu. That's why pada figure yang C ni, dia akan menghasilkan moment, daya yang F tadi akan menghasilkan moment pada point B. Okay, pada point B. Dan apa lagi dia cakap kat sini? Okay lah, couple moment determine by taking moment of F about B. Yang ni you kena tahu. Okay, dia kata M ataupun moment ni adalah free vector. So maksud free vector tu, dia boleh bertindak, it can at any point of the stick. So maksudnya dia boleh bertindak pada mana-mana stick. Maksudnya contohlah kalau you nak ubahkan moment pada B ni, okay, you nak pindahkan dia pada A. Okay, dia boleh berpindah. Contoh kalau you nak pindahkan dia pada tengah-tengah ni, boleh juga pindahkan dia lah. Okay, sebab dia berpindah tapi dia punya nilai dia tak akan berubah. Okay, tengok sini pula pada figure yang seterusnya. So let's say you ada rigid body. Okay, dalam rigid body ni dia ada so kena ingatlah konsep dia. So kalau you ada rigid body, dan rigid body tu pula dikenakan external. Contohlah external macam ni. Okay, dia ada external P1, P2, F1, F2, F3. So itu adalah external. So daya external sebenarnya kalau kita transfer ataupun kita pindahkan dia ke dalam rigid body tersebut, dia punya daya tetap sama lah. Daya tetap sama lah. Sebab konsep dia kita transfer kan. Bila daya tu transfer, dia akan sama dalam keadaan dia punya line action yang sama lah. You tak boleh lah contoh kalau F3 tu dia punya line action macam ni, tiba-tiba you ubahkan dia jadi macam ni. Kalau ni salah lah. Dia mesti dalam, bila you nak transferkan dia ataupun you nak transformkan dia, bukan transform tu maksudnya kita ubah. Kalau transfer ni maksudnya kita pindahkan dia, dia mesti dalam line yang sama, line action yang sama. Okay, so kalau tengok berbalik kepada figure yang tadi ni, yang rigid body, okay, yang ini kita boleh transferkan resultant force tu pada point O lah yang kita nak ni. Okay, pada point O. Dan dalam rigid body tu pula dia dah sedia ada moment. Okay, dah sedia ada moment. Okay, so kalau you nak cari resultant force, okay, resultant force, sebab kat sini rigid body dia cuma ada F1 dengan F2. So resultant force dia adalah F1 campur F2. Sama juga dengan simbol macam ni lah, penjumlahan daya. Okay, lepas tu untuk mencari moment pada point O, okay, pada point O. So sekarang ni bila you dah carikan resultant moment untuk daya tu, you akan pindahkan dia ke titik O pada figure yang B ni. You akan pindahkan dia pada titik O, dan setiap force tu dia akan ada moment dia sendiri lah. Okay, macam contoh moment untuk 1. Okay, moment untuk 1 ni adalah R1 kalikan dengan F1. Okay, ini hasilnya adalah daripada moment yang daripada daya F ni lah. So untuk daya yang kedua, dia akan menghasilkan moment dia R2 kalikan dengan F1. Okay, so dan ditambahkan juga dengan moment yang sedia ada. Okay, dia tambahkan moment sedia ada pada rigid body tersebut. Jadinya kalau kita nak cari resultant moment, maksudnya penjumlah moment yang ada pada rigid body tersebut, kita kena carilah penjumlah moment pada point O
Okey. Ini dapatnya daripada mana? Ini dapatnya nanti daripada mana? Moment O1 campurkan dengan moment pada point O untuk daya yang kedua. Okey. Dan perlu ditambahkan dengan moment sedia ada lah yang ada pada sistem tu. Contohlah kalau moment tu ada lebih pada satu, you kena penjumlahankan lah. Penjumlahan moment ni adalah moment yang sedia ada pada sistem. Okey. So kalau you nampak soalan tu dia dah ada moment siap-siap, okey, you terus masukkan dia tanpa carikan dia punya moment yang kita perlu darabkan F dengan D. Tak perlu. Just masukkan je nilai tu. Tapi dengan mengambil kira rotation dia lah, sama ada dia clockwise ataupun anti-clockwise. Okey. So kadang-kadang soalan dia minta kamu kalau you punya sistem tu dalam bentuk concurrent tu masuk, let's say you ada satu titik ni, daya dia macam ni, daya macam ni, daya macam ni, you kena jadikan dia dalam bentuk komponen X dengan Y lah. So komponen X dengan Y, kalau nak carikan dia punya resultant force pada komponen X dengan Y, nilai dia kadang-kadang soalan tu minta kamu determine the resultant force at component X. Okey, ni adalah dia resultant force untuk komponen paksi X lah, X axis. Okey, yang ni komponen untuk Y axis, dan ni tadi macam saya terangkan sama dengan yang ini. Okey. So kalau kita minta kamu cari soalan resultant force for the system, akan gunakan ni lah. Maksudnya dia daripada rumus yang mana? Dia daripada rumus yang ini, Fy kuasa 2 summation Fy kuasa 2 campur summation Fx kuasa 2. So you akan dapatlah you punya resultant force lah. Okey. And then next, jom kita go through kepada example lah. Okay, mungkin you boleh nampak. Okay, kalau example 3.14 ni, dia minta kamu replace, replace the force and couple system shown in figure by an equivalent resultant force and couple moment acting at point O. Maksudnya dia nak mintakan kamu jadikan dia dalam bentuk single force system and single couple moment lah. Okay, so let's say padanya, tengok pada figure A, you ada several forces yang berbentuk concurrent. So you kena, first step, you kena carikan dia dalam bentuk komponen X dan juga komponen Y lah, seperti yang ditunjukkan dalam figure B. So untuk daya 3 kN, dia pecahkan kepada komponen X dan juga komponen Y. So since dalam figure ni dia punya sudut kena pada paksi X, iaitu 30 darjah. So untuk komponen X dia akan jadi 3 kN cos 30, dan untuk paksi komponen Y dia pula dia akan jadi 3 sin 30. Okey, settle untuk 3 kN. So mana lagi yang concurrent? Concurrent adalah 5 kN. So 5 kN pun dipecahkan, tapi yang ini dia tak bagi sudut, dia bagi dalam bentuk macam ini. So ni lagi simple lah. So untuk paksi X dia akan darabkan dengan 3. 3 tu sebab apa? Okey, 3 ni mewakili X lah, yang 4 ni mewakili Y. So maksudnya 3 ni mewakili untuk X dan 4 ni mewakili untuk paksi Y. So kalau you tengok semula pada komponen X bagi 5 kN, dia akan darabkan dengan 3, okey, dibahagikan dengan 5. Dan untuk komponen Y dia pula 5 kN dia akan darabkan dengan 4 ni sebab dia Y, okey, 4, dan dibahagikan dengan
5. Okey. So settle lah kita punya, ini boleh kita katakan you buat dia punya free body diagram lah. Maksudnya you jadikan dalam you punya figure tu semua forces tu hanya dalam bentuk komponen X dan Y sahaja. Jadi mudah untuk kita solvekan. Okey. So mana lagi? Tengok tak dia minta apa-apa. Okey. Dia minta first tadi cari resultant force kan? Okey, resultant force apa kita tahu tadi? Dia nak suruh kamu carikan FR. So bila FR, you perlu cari penjumlahan FR lah, iaitu FR terdiri daripada mana? Iaitu penjumlahan Fx campur dengan penjumlahan Fy, ataupun carikan satu-satu dululah, senang. Okey, you kena cari dia punya penjumlahan Fx dan juga penjumlahan Fy. Sebab FR rumus dia adalah punca kuasa penjumlahan Fy kuasa 2 campur penjumlahan Fx kuasa 2. So nak jadikan resultant kena cari ni dulu. Okey, Fy ataupun Fx dahulu. Okey. So saya kecilkan lah supaya nanti saya nampak yang bahagian bawah Okey, ataupun kita solve kat sini lah. Nanti you boleh check balik dekat slide, sebab slide selepas ini adalah penyelesaian terus lah. So kita akan cari satu-satu untuk penjumlahan Fx bersama dengan apa. Okey, kita start dengan 3 kN lah. So saya buat macam ni. Saya nak beritahu pada saya punya pembaca, segala daya Fx saya arah kanan saya adalah positif. So untuk 3 kN kita akan dapati kita ada 3 kN cos 30 sebab dia ke kanan and then kita ada mana 5 kN. So 5 kN pun tambahkan dengan 5 kali 3 bahagikan dengan 5 bagikan dengan 5. Okey, so ini pun positif sebab apa? Sebab dia ke kanan. So nanti you akan dapat jawapan berapa? Kalau ikutkan jawapan bawah ni, jawapan dia adalah 5.598 kN. So 5.598 kN arah dia ke kanan. Saya tak perlu buat simbol macam ni sebab saya dah bagi tahu kepada kepada pembaca saya yang saya punya simbol macam tu. So saya tinggalkan macam ni je lah. Kalau macam receiver, dia buat simbol tu sebab dia tak assume, first assumption dia ke kanan dia adalah positif. Okay, so settle untuk penjumlahan daya Fx. So sekarang kita akan cari penjumlahan daya Fy. So Fy kita, let's say kita ada 3 kN. So dengan beritahu pembaca saya segala daya ke atas saya adalah positif, so kita akan ada 3 sin 30. Okey, ditolakkan dengan 4 kN. Kenapa? Sebab 4 kN ni dayanya ke bawah. Okey, sedangkan kita dah beritahu dah daya ke atas kita positif, so 4 kN ditolakkan lagi dengan 5 kN. 4 bahagi 5. Okey, yang ini. Okey, so kenapa tolak? Sebab daya dia pun ke bawah. So nanti you akan dapat jawapan apa? 6.50 kN. So 6.50 kN. Okey, dah dapat dah Fx dan juga Fy. So barulah kita boleh carikan dia punya resultant force. Okey, resultant force dia akan masukkan nilai ni lah. So nanti you akan dapat resultant force kamu 8.58 kN. Okey, so sekarang bila ada resultant force, kita kena tahu kat mana kedudukan dia dan berapa dia punya direction dia lah ataupun sudut dia. So dengan masukkan equation yang ni, equation yang ni untuk resultant force dan juga direction memang kena hafal. Dia tak diberikan lah. So dah kena biasa dengan this kind of formula lah. So nanti you akan dapat dia punya direction dia adalah 49.3 darjah. So kat mana kita nak letakkan kita punya resultant force ni?
Okay, tengok pada soalan. Dia kata dia minta kamu equivalent resultant force and couple moment acting at point O. Maksudnya you letakkan daya kamu itu pada point O lah. Point ini. Dengan memasukkan berapa nilai FRX kamu. Okey, saya besarkan. Berapa nilai FRX kamu dan berapa nilai FRY kamu. So, kedudukan FRX dan juga FRY adalah bergantung kepada nilai yang you dapat tadi ni. Okey, ini adalah summation FX. Ini adalah summation FY. Okey. So, kalau dia positif, positiflah ke kanan. Okey, sekarang kita ada positif untuk FX 5.598 ke kanan lah. Dan apa ni? Yang ini sebab you dapat dia dalam bentuk negatif. So, tadi saya patutnya tulis negatif ni. Okey. Ni patutnya negatif. Jawapan dia negatif. So, maksud bila kalau saya nak positifkan dia akan jadi 6.50 kilonewton ke bawah. Macam tu. Okey, sebab tu you kena tulis semula lah. So, berbalik pada tadi. Saya besarkan semula. Okey. Akan kedudukan FRX dengan FRY tu. Okey, sekarang inilah you punya kedudukan bagi resultant force. Okey, dengan sudut dia lah. Sudut dia berapa tadi? 49.3 darjah lah. Okey. So, yang tu settle lah untuk soalan yang pertama diminta resultant force. Sekarang kita nak carikan dia punya moment. Okey. Dia punya moment. So, moment ni nak cari macam mana pula? Okey, ini. Yang ini. You kena refer semula pada figure yang asal lah. Yang mana you dah lukiskan dia punya free body diagram. Okey. So, saya akan padamkan ni sebab saya nak terangkan exactly untuk moment lah. Okey. Okay, so untuk moment saya padamkan dulu ya. So, untuk pada moment pula, kita akan lihat semua forces ini dan kita akan jadikan titik O ni sebagai kita punya point lah. Okey. So, sebelum tu kita kena tentukan dahulu dia punya D bagi setiap forces. Okay, let's say kalau you tengok pada 4 kN. So, kalau you projectkan dia macam ni dan selarikan dengan titik O. So, mana yang D yang perpendikular ataupun bersifat 90 darjah. So, inilah you punya D. Okey. So, ni adalah D. Untuk 3 kN sin 30 darjah. Okey, sama juga dengan 4 kN. So, D dia samalah. Okey, yang ini. Kalau untuk 3 kN cos 30 darjah, kalau you projectkan dia macam ni, untuk 3 Newton darjah dan selarikan dengan point O ni. So, ni lah you punya D. Okey, ni you punya D untuk 3 kN cos 30 darjah. Okey, settle untuk force 3 kN. Tengok pada force 5 kN. So, kalau you projectkan yang ini, selari dengan O ni. So, D di mana? D dia adalah ini. So, D ini adalah 0.2 meter campur 0.3 meter bersamaan dengan 0.5 meter. Okey, itu untuk force yang vertical ataupun y-axis, y komponen bagi force 5 kN. Untuk komponen X bagi 5 kN yang ini, yang saya bulatkan sekarang ni, dia punya D mana? So, kalau selarikan dia dengan ni, so, ni lah D dia. So, D adalah 0.1 meter. Okey, dah tahu D kan. So, sekarang masukkan dalam persamaan lah. So, kita dengan mengatakan segala moment yang berlawanan berlawanan yang melawan jam ataupun counterclockwise pada point O adalah apa? Okey, adalah kita buat satu lah. Kita ambil 4 kN. So, 4 kN
pergerakan dia akan jadi macam ini. Okey, so dia akan ikut jam. So bila ikut jam dia akan jadi negatif 4 kilonewton. Darabkan dengan D dia berapa? D dia yang ini. Okey, 0.2. Okey, settle untuk 4 kilonewton. Tengok pada Y component bagi force 3 kilonewton, U ada yang ni. Okey, so pergerakan dia, putaran dia macam mana? Macam ni. So bila putaran dia macam tu, dia akan jadi positif. So positif 3 kilonewton sin 30 darjah. Darabkan dengan D dia berapa? D dia adalah yang ni So 0.2. Okey, so tengok balik pada yang X component, dia ada 3. Mungkin ni nampak ni kan. So saya pandang dulu lah. Semua you dah tahu tadi kan pergerakan dia mana. Dah tahu dia punya kedudukan dia. Kita akan buat satu-satu supaya nanti tak confuse lah. Okay. So untuk 3 kilonewton cos 3 per darjah, pergerakan dia berpaksikan kepada point O, dia akan jadi bergerak macam mana? Macam tu. Ikut jam. So bila ikut jam, dia akan jadi negatif 3 kilonewton cos 30 darjah. D dia macam mana D dia? D dia adalah yang ini lah. Okey. 0.1 meter. Okey, settle untuk force 3 kilonewton. Untuk force 5 kilonewton. Okey, untuk 5 kilonewton, okay, saya padamkan dahulu ni supaya tak confuse. Okey, kita ambil pada X component. X component, putaran dia berpaksikan pada O, dia akan berputar macam inilah. So dia akan jadi lawan jam. So bila lawan jam, saya tulis kat bawah lah sebab tak muat So akan jadi positif 5 kilonewton darabkan dengan 3 per 5. Okey, didarabkan dengan D dia berapa? D dia adalah ni lah. Okey, 0.1 meter. And then untuk Y component dia, pergerakan dia akan jadi macam ini. Dan D dia adalah yang ini. Okey, saya terpadam ni pula. Adalah yang ini, 90 darjah So dia yang tadi tu dia adalah ikut jam. So bila ikut jam dia akan jadi negatif lah. Negatif 5 kali 4 bahagi dengan 5. Darabkan dengan D dia berapa? 0.2 campurkan dengan 0.3 akan dapat 0.5. Okey, so habis ke tak? Ada berapa sumber daya? So kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Tengok balik. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, cukup lah. So nanti bila you selesaikan, you akan dapati tengok balik sebab saya tak kira ni. You akan dapati nilai untuk momen kamu adalah 2.46 ataupun negatif 2.46 kilonewton meter. So ni akan dapat negatif 2.46 kilonewton meter. So bila negatif bermaksud dia punya, bila saya positifkan, dia akan jadi 246 kilonewton meter. So arah dia macam mana? Arah dia macam ni. Okey, so kalau you tinggalkan jawapan dalam bentuk macam ni, saya terima lah. Sebab saya tahu you dah bagi yang you assume segala pergerakan lawan jam kamu adalah positif. So kat sini dah terjawab lah untuk dua soalan tu. Di mana you cari first tadi equivalent resultant force pada point O, dan juga you cari dia punya couple moment at point O. Okey, itu dia. So tengok pada example 3.15. Okey, 3.15. So 3.15 ni, pada figure yang A ni, you akan dapati force 200 Newton dia mempunyai magnitude yang sama dengan yang ini. Okey, magnitude sama dengan yang ini. So bila sama, dia akan menghasilkan couple moment.
Dia akan couple moment dia macam ni lah. So, pergerakan dia macam ni dan juga macam ini. So, soalan untuk example 3.15 sama juga dengan example 3.14. So, di mana you kena cari dulu dia punya equivalent resultant force. And then baru you cari couple moment acting at point O. Sama yang macam tadilah. So, nanti yang ni akan jadi moment. Yang ini dia akan jadi, bila nak cari moment nanti, untuk yang ini dia akan jadi apa? Dia akan jadi M lah. Okay. So, bila you masukkan dalam equation moment at O, you akan cari summation moment tambahkan dengan moment, iaitu yang ini. Summation moment ni mana? Ini datangnya daripada force yang ni lah. Force yang 750 Newton, lepas tu 500 Newton. Okay. So, saya padamkan lah. So, kalau kita settlekan yang ini, you perlu leraikan untuk force 500 Newton kepada komponen Y dan juga komponen X. Okay, komponen Y dan juga komponen X. So, kalau untuk komponen Y dan komponen X, dia cari resultant dia macam dalam ni lah. Kita ada 3/5 darabkan dengan 500. You cuma ada daya satu daya Fx sajalah. Ataupun mungkin saya buat kat sini kot you lagi nampak kan. So, yang ini kalau kita pemudahkan dia akan jadi 500 darabkan dengan 3/5. Ni untuk komponen X. Untuk yang ini, dia akan jadi 500 kalikan dengan 4/5. Okay. So, kalau you cari penjumlahan Fx, dia akan jadi macam mana? Okay. You tak perlu masukkan yang ini. Okay. Jangan masukkan ini. Contohlah kalau you nak masukkan juga, kalau you tak perasan. Okay. Kita ambil segala daripada pasti X. You akan ada 500 kalikan dengan 3/5. Okay. Kalau you masukkan jugalah. Tolakkan dengan 200 ni sebab dia ke kiri. Tolak 200. Dan you tambahkan dengan yang ini sebab dia ke kanan. Tambah 200. So, yang ini kalau saya tekan dia akan dapat kosong. So, kalau you perasan forces itu kalau dia adalah couple moment, okay, you tak perlu masukkan dia dalam penjumlahan daya pada paksi X atau paksi Y lah. So, kita tak akan masukkan sebab dia akan kosong. So, tak perlu masukkan. So, nilainya akan ada Fx kamu cuma ada ni je lah. 500 darab 3/5. Untuk penjumlahan Fy, kamu akan ada negatif 750. Sebab kenapa negatif? Sebab dia ke bawah. Lepas tu dan ditambahkan dengan 500 darabkan dengan 4/5. So, nanti akan dapat jawapan lah. Berapa jawapan untuk Fx kamu? 300. Yang itu 350. So, ini 300 Newton. Yang ni 350. Dia akan dapat negatif lah. So, bila negatif 350, you positifkan dia, you akan dapat 350 ke bawah lah. So, nak cari FR, sama macam tadi. Masukkan 300 kuasa 2 campur 350 kuasa 2 punca kuasa. Dia akan dapat dia adalah 461. Bersamaan dengan 461. So, theta dia berapa? Masukkanlah summation Fy bagi summation Fx. Dan you akan dapat sudut dia berapa? 49.4. So, 49.4. So, dah dapat dia punya FR dan juga resultant force. Letakkan dia pada kedudukan yang ni lah, macam figure dia buat. Dia terus letakkan, saya padam ni. Dia terus letakkan di kedudukan titik O di sini. So, ni adalah you punya Fx. Ni adalah you punya Fy, resultant. Okay, dan ni adalah kedudukan you punya
resultant force. Okey. Dah settle dah untuk resultant force. Untuk cari moment pula. Untuk cari moment. Okey, kalau untuk cari moment, saya padam ni balik. Sebab saya nak gunakan figure yang sama Saya gunakan figure yang sama. That's why kali ni punya video saya tak gunakan PowerPoint. Sebab kalau PowerPoint saya ada limitation area untuk saya menulis. Okey. So kalau untuk moment, kita akan tengok salah satulah. Yang ni tadi 500 4 bagi 5, yang ni akan jadi 500 juga. 500 3 bahagi 5. So sekarang kita tengok dia punya rotation moment bagi setiap force Let's say lah kita tengok pada 750 berpaksikan kepada O. So rotation dah jadi macam mana? Jadi macam ni lah. Okay, so bila tu saya lakukan penjemahan moment pada point O, saya akan dapati untuk 750 dia ikut jam, so akan jadi negatif 750. So D dia yang mana? D dia ada yang ni lah, 1.25. Ok, tengok pula pada komponen Y bagi force 500 Newton. You ada macam ni, so dia akan rotate macam mana? Dia akan rotate macam ni lah. Dia akan jadi rotate lawan jam. Lawan jam dia akan jadi positif. So 500 kali 4/5 darabkan dengan D dia berapa? D dia yang ni lah. 1.25 campur 1.25, you akan dapat 2.50. Okay, 2.5 lah. Okay. And then untuk X komponen bagi force 500, you akan dapati pergerakan dia macam ini. Okay, pergerakannya macam itu. So bila pergerakannya macam itu, dia akan jadi mana? Negatif 500 darab 3 bahagi 5. Darabkan distance ni mana? Distance adalah yang ini, iaitu 1 meter. Ok, so settle untuk moment yang berdasarkan kepada force pada sistem tersebut. Dan kita jangan lupa kita ada couple moment. Kita ada couple moment yang ni. Sebelum couple moment yang ni, pergerakan macam ni. Pergerakannya mana? Putarannya adalah melawan jam. Sebelum melawan jam, dia akan jadi positif. Positif 200 kalikan dengan 1 lah. Yang ini sebab dia dalam bentuk tu kan. So 200 kali 1 1 lah. Ok, sebab you tahu yang ni dia punya 200, tapi ni adalah dia punya D. So D dia adalah 1. So 200 kalikan dengan 1. Okey. Soalan ni dibagi dalam bentuk force, couple moment. Tapi contohlah kalau dia dah bagi kamu sesat, let's say macam you ada beam macam ni. Okey. Kat sini ada daya macam ni, ada daya macam ni, dan di hujung ni dah ada terus couple moment. Dan ini adalah unit dia kilonewton, contoh kilonewton meter. So yang ini you terus masukkan jalan nilai tu tanpa darabkan dengan D. Berbeza pada example 3/5, dia bagi kamu couple moment kamu tu dah bentuk force 200 Newton. So you kena darabkan dengan D dia 1. So kalau you settlekan this equation, you akan dapat you punya moment berapa? 37.5 negatif 37.5 Newton meter. So kalau positifkan dia akan jadi 37.5 Newton meter ikut jam. Ok, settle. Ok, so untuk yang ini nanti you boleh buat lah dia punya apa, bukan F28 tu ya. Boleh sekali lah buat exercise untuk F328 muka surat 1/4 sehingga page 1/4 soalan F325 hingga F328. Yang ni exercise dah, tak perlu hantar. Tapi yang assignment tu you kena hantar yang saya dah bagikan dalam auto
Okey, terima kasih.